tu fitrah manusia kan. Dan soalannya, macam mana nak kawal perasaan tu? Dalam sama-sama jaga ikhtilat. Masya Allah. Ni dengan pasangan lah ya, Masya Allah. Jadi subhanallah, rindu tu betul fitrah manusia. Rindu tu dia akan ada dalam perasaan hidup kita, dalam diri kita kan. Kalau contohnya kita nak kawal perasaan rindu tu, yang pertama sekali lah, kita nak jaga ikhtilat ni. Kadang-kadang ada orang rindu terus kata I miss you, saya rindu awak, terus dia WhatsApp terus message orang tersebut. Tapi kita yang jaga ikhtilat, jaga batasan, kita banyakkan doa supaya rindu tu ada. Maksudnya doa tu, Allah aku rindu dengan dia ni, kan, maksudnya tapi kita doakan kebaikan untuk orang tersebut. Contohnya dia jauh daripada kita, Allah aku rindu dengan dia ni, jagalah dia, jagalah hati dia, jagalah diri dia, bimbinglah dia, kan, jagalah di mana saja dia berada, jagalah ya Allah, kan. Rindu tu kita tukarkan ataupun kita jadikan dia doa yang kita baca untuk orang tersebut. Macam ibaratnya rindu, setiap kali kita rindu kita doakan. Dan contohnya ada yang pasangan suami isteri dah kahwin, kan, diorang boleh cakap I miss you, tapi kadang-kadang ada juga yang tak ada line ni nak cakap I miss you semua tu. Dia banyak berdoa, doa dan terus berdoa. Tu bagi saya lah yang pertama sekali. Dan yang kedua, kalau rindu sangat ni, macam mana nak buat ni? Nak cakap juga ni. Saya suka buat, orang kata Allah SWT, kita divert kan. Contoh kita kadang-kadang perasaan rindu tu sampai sebab ada kekosongan. Contohnya waktu rehat. Waktu rehat tu macam ya Allah rindunya, lepas tu tak ada apa-apa nak buat ni. Jadi bila kita kosong, tak ada apa-apa benda yang kita buat waktu tu, kita akan duk fikir, duk rasa rindu semua tu. Apa yang boleh kita buat? Divertkan. Contoh, kita penuhkan masa kita dengan aktiviti yang bermanfaat, aktiviti yang berfaedah. Pergi join kelas, pergi main badminton, main pingpong, main apa-apa yang kita suka kan. Contohnya sukan dengan kawan-kawan kita. Buat satu perkara supaya kita divertkan rasa tu. Mana kita rindu, kita rasa nak menangis sebab rindukan dia, tukar. Kita buat aktiviti yang berfaedah. Okay? Macam tu. Sebenarnya banyak lagi benda yang boleh kita buat dalam kehidupan kita, yang mana benda tu boleh alihkan perasaan rasa rindu itu kepada benda yang lebih bermanfaat lah. Kalau kita rindu, doakan dan terus buat aktiviti yang bermanfaat yang lain. Tu je lah bagi saya, apa yang pendapat saya lah. Sebab itulah apa pesanan ayah kepada diri saya. Kalau contoh nak divertkan satu perasaan sedih, satu perasaan rindu, buat benda lain, divertkan kepada benda-benda yang lain. Jadi insyaAllah bila kita divertkan kepada benda lain, kita akan mudah untuk bukanlah mudah, kita akan kontrol, kita akan dapat kawal perasaan tersebut. Wallahu'alam. Masya Allah. Rasanya jawapan tu sesuai juga kot dengan soalan dia tanya, bagaimana kita nak kawal perasaan dekat seseorang apabila kita dalam fasa menjauh untuk menjaga. Valid juga lah kan untuk soalan tu. Betul. Jawapan. Okey, Masya Allah. Okey, yang terakhir. Assalamualaikum dari Syafiqah daripada Mariam Jamilah. Maaf bertanya, dalam usia remaja ni ada sifat yang overthink soal apa yang kita buat sampai depres dan sebagainya. How to control our emosi dalam masa yang sama menjaga orang lain tidak terasa? Baik, terima kasih Mariam Jamilah atas soalan. Sebenarnya soalan awak ni rasanya ramai yang alami perkara yang sama. Kita manusia kan, manusia ni ada feeling, dia ada fikiran juga. Dia kadang-kadang dia buat satu perkara, overthink lah kan, apa aku buat tadi betul ke, apa yang saya cakap tadi betul ke, kan, dia overthink sampailah akhirnya menyebabkan diri kita kadang-kadang ada yang down, ada yang overthinking sangat sampai malam pun tak boleh tidur. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Jadi macam mana kita nak kontrol ni kan, perasaan overthinking, perasaan banyak berfikir ni, Masya Allah. Selalunya awak overthinking bila? Macam tu, nak tanya juga. Selalunya awak overthinking bila? Kalau saya cakap je lah. Kalau saya banyak overthinking waktu malam, before tidur. Kan, kalau tak penat ni, tiba-tiba doktor fikir satu perkara, dia akan tertidur. Dia akan ter-overthinking sampailah pukul 12 malam macam tu lah. Jadi macam mana kita nak buat? Yang pertama sekali, bila kita buat satu perkara,
bila kita buat satu perkara, satu aktiviti, satu tanggungjawab kita, peranan kita, kita buat yang terbaik. Kita cuba buat yang terbaik. Bila kita buat yang terbaik dan kita buat tu apa? Kita buat tu untuk bagi manfaat kepada orang lain. Jangan fikir aku nak pujian orang, aku nak orang cakap terima kasih, aku nak penghargaan daripada orang. Jangan fikir macam tu. Biar kita buat tu, tanggungjawab aku buat macam ni. Jadi what we need to do is we need to do our best. Kita kena buat yang terbaik supaya hasilnya yang terbaik. Tetapi jangan pula kita rasa macam along the time kita buat satu perkara tu rasa macam ada kekurangan lah. Okay. Bila ada kekurangan tu, manusia tak sempurna. Orang yang dengar kita, orang yang berkawan dengan kita pun diorang tak sempurna. Diorang pun tak boleh buat apa yang kita buat. Kan? Diorang pun ada kekurangan diorang sendiri. Jadi apa yang boleh kita buat? Tersilap tadi ni. Ada tercakap something yang salah ni. Okay. Direct dia terus kepada orang tersebut. Contoh, Assalamualaikum. Tadi saya cakap macam ni. Saya minta maaf kalau ada salah silap. Situ je. Direct. Habiskan. Tamatkan hari tu juga. Jangan pula bawa sampai esok. No. Kita rasa waktu tu kita ada silap, terus minta maaf. Kan? Terus silap tu yang kita rasa betul lah, memang silap. Contohnya, tercakap kasar. Contohnya, tercakap benda yang tak patutlah cakap ni tadi. Kan? Benda ni terus directly kepada orang tersebut, cakap saya minta maaf, tercakap macam ni. Selalunya, orang tak sedar pun. Selalunya lah kebiasaannya, orang tak sedar pun kesilapan kita tu. Okay? Yang paling penting, kita buat yang terbaik. And jangan fikir tentang apa yang orang lain fikir tentang diri kita. Maknanya, bila kita buat, kita dah ikut dah panduan syariat, apa yang Allah suruh, kita dah buat dah, contohnya assignment ke pekerjaan ke, kita dah buat yang terbaik. Don't think about apa yang orang lain akan kata untuk diri kita. Yang penting, kita dah ikut panduan dan prosedur yang sebenarnya. Kalau contoh, macam saya cakap tadi, kalau contoh ada overthinking tentang apa yang kita buat salah, tercakap salah, terus minta maaf. Direct, terus minta maaf. Tak perlu nak tunggu-tunggu hari yang seterusnya. Sebab benda tu yang akan membuatkan kita terfikir-fikir. Okay? Dan yang kedua, yang pertama tadi, Allahumma samad. Apa tadi? Allahumma samad. Yang pertama tadi, buat yang terbaik. Yang kedua, yang pertama tadi, buat yang terbaik dan jangan fikir tentang pandangan orang. Yang kedua, minta maaf terus. Kalau rasa tersalah buat, minta maaf terus. Yang ketiga, kena ingat ni, semua orang dalam hidup ni, dalam dunia ni, semua orang ada pandangan, semua orang ada fikiran tersendiri. Tak akanlah, contoh untuk kita ni, takkanlah kita contoh kita berkawan dengan 10 orang, takkanlah 10 orang kita nak fikir apa dia cakap pasal aku ni, kan? Nanti ya Allah, benda tu dia akan efek diri kita. Makin lama menyakitkan diri kita, memakan diri kita sendiri. Jadi apa pun yang boleh kita buat, dalam banyak-banyak orang ni, kita doa je, ya Allah, aku dah buat yang terbaik. Biarlah orang lain pandang aku dalam keadaan yang baik. Biarlah orang lain pandang aku dalam keadaan yang baik, kan? Biarlah orang lain di sekeliling aku pandang aku dalam keadaan yang baik. Sebab Cina, itulah manusia ni dia suka, dia nak perhatian, dia nak penghargaan. Tapi yang dia masa yang sama, dia suka fikirkan apa pandangan orang lain terhadap diri dia. Yang penting, macam saya cakap tadi, jaga panduan syariat, jaga apa yang kita kata. Kalau tersilap, terus minta maaf. And selalunya orang, kalau kita terbuat silap, orang tak perasan benda tu. Kalau silap, terus ubah. Allahumma samad. Macam yang sahabat saya tadi, Salsabilah kata, kalau nak kontrol emosi kita, contoh macam tak boleh sangat ni, baca surah Al-Fatihah. Yang tu pun baik juga untuk kita punya ni kan. Baca untuk diri kita surah Al-Fatihah, bagi ketenangan. Surah Al-Nashrah, Al-Insyirah, baca banyak kali. Surah Al-Insyirah. Itu pun satu ketenangan, satu cara, satu amalan untuk mendatangkan ketenangan untuk diri kita. Akhir sekali, tadi saya kata banyak overthinking waktu malam. Ada seorang sahabat saya, dia kata macam ni. Dia kata, cuba waktu malam ni, kalau dah overthinking ni, setiap waktu malam, kita dah baca surah Al-Mulk. Dah baca surah Al-Mulk ni, tiba-tiba nak tidur ni, terfikir tentang tentang perkara-perkara yang tak sepatutnya kita fikir. So what happened? Dia kata, cuba kembalikan balik fokus kita terhadap satu perkara. Contoh selalunya kita akan fokus bila kita baca buku. Selalunya kita akan fokus bila kita baca Al-Quran.
Fokus baca Al-Quran, fokus bila kita baca buku. Jadi kita nak alihkan minda kita ni yang overthinking. Sekejap pasal keluarga, tiba-tiba masuk pula pasal pasangan, tiba masuk pula pasal kerja. Kan? Dia jadi bercelaru. Jadi nak fokuskan benda tu, bila kita fokus, kita akan mudah terlelap. Nak fokuskan, buat bacaan buku ataupun bacaan Al-Quran. Al-Quran, baca Al-Quran, baca terjemahan. InsyaAllah lama-lama, dia akan buatkan kita fokus dan kita mengantuk dan kita akan tidur. Wallahu'alam. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih kepada Dain Syafiqah sebab sudi kongsi ilmu dengan kita, kongsi jawapan yang bagi kita nak jawapan tu. Malam ni Allah anugerahkan seseorang